من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف قدس الله سره. باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند الرمي الجماري. Situ. Bab terdatang daripada menyatakan tegah menghalau orang-orang waktu melontar jamarah. An Qudamah bin Abdullah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarmil jimar ala naqah laisa darbun wala tardun wala ilaika ilaik. Hasan sahih. Daripada Qudamah ibn Abdullah katanya, aku melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar ia akan jamarat, akan jimar, jamrah, jimar jamaat, mana segala jumrah, atas unta. Mana Nabi melontar sambil berkenderaan, tiada pukul dan tiada halau dan tiada ilaik, maknanya kepada engkau. Masalah 369. Ketahui kiranya ya saudaraku, apabila seorang tu pergi melontar jamrah, maka janganlah ia menghalau orang dan memukul-mukul akan mereka supaya menyimpang daripadanya dan memberi lapang. Ya, dia nak pergi lontar tu jangan dengan berkasar lah, tolak sana tolak sini, hempit orang, ya, itu semua tak dibenarkan. Izak, menyakiti itu haram hukum. Dan jangan berkata perkataan yang menunjukkan suruh orang memberi lapang, ya, lalu tepi jangan. Ya, mana penuh beradab tenang ni. Orang lain pun semua nak melontar ke tempat yang sama, niat yang sama, kerja yang sama. Apa kita, kalau kerja lain-lain sama, semua nak pergi nak buat kerja yang sama, pelan-pelan. Maka jangan dia mengeluarkan perkataan yang menunjukkan suruh orang memberi lapang dengan sebab besar pangkat dunianya. Dia raja ke, dia sultan ke, dia agung ke, ya, sama di sana. Kerana dia demikian itu tiada dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Anak banding jawab besar dengan agung, jawab besar dengan Rasulullah SAW. Dia menteri dengan Rasulullah jawab besar, dia agung dengan Rasulullah jawab besar. Ya, tak ada orang paling mulia dan dunia melainkan Rasulullah SAW. Ya, laulaka makan til aflak, kira-kira engkau yang mana aku tak jadi ke langit bumi. Besar ni martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pun Rasulullah tidak membuat sedemikian. Laisa darbun wala tardun wala ilaika ilaik. Dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Qudamah ibni Abdullah qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmil jimar ala naqa laisa darbun wala tardun wala ilaik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda sallallahu alaihi wasallam namanya Qudamah ibn Abdullah radhiyallahu anhu katanya, telah aku melihat akan Rasulullah SAW melontar ia akan jumrah dari atas untanya, tiada memukul ia akan seorang dan tiada disuruhnya halau akan orang supaya luas jalan dan supaya memudahkan baginda, lalu tak buat kerja macam tu, dan supaya senang dia pergi melontar, ya, atau benda tidak dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada berkata ya atau suruh katanya menyimpang sekalian kamu, ya. Rasulullah SAW datang atau ada orang lain kata tepi-tepi beri jalan baginda sampai, tak ada, maka hendaklah sekian kamu tu berlapang, tak ada. Maka yang demikian itu tiada sekali ada disuruhnya perbuat, mantap dilakukan Rasulullah SAW tindakan yang sedemikian. Dan kata Isa Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Allah Ibn Hanzalah, dan katanya lagi bermula hadis Qudamah Ibn Abdullah ila hadis yang hasan lagi sahih, hasan min tariq sahih min tariqin akhar.
mana yang dibuat hujah, itulah dilarang kita melakukan perkara tersebut, iaitu menolak orang atau minta supaya bilapang, ya, ataupun perkara yang menyakiti, itu semua ditegah. Bab maja'a fil ishtiraki fil badanah wal baqarah. Bab yang datang ni pada menyatakan bersekutu pada seekor unta atau lembu kerana menyembelih hariah. An Jabir qala naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah al-baqarah an sab'atin wal badana an sab'ah. Hasan sahih. Daripada Sayyidina Jabir katanya telah menyembelih kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah akan seekor lembu, ya, daripada 7, dan juga unta daripada 7. Mana seekor tu dibagi 7. Itu menandakan boleh kita melakukan tadi dengan berkongsi. 1 ekor 7 orang boleh. Yang ulama bahas walaupun niat yang lain. 1 ekor tu semua niat korban, ini niat akikah, ini niat saja dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. An Ibn Abbas qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fahadara al-adha fashtarakna fil baqarah sab'atan wa fi juza wa fi jazuri 10. Hasan gharib. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya adalah kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musafir. Maka datang masa korban, maka bersekutu kami pada seekor lembu 7 orang dan pada unta 10 orang. Ada riwayat unta 10 pada. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, seyogianya bagi seorang yang hendak datang ke Mekah kerana mengerjakan haji ataupun umrah, bahawa ia membawa hadiah ke tanah haram daripada unta dan lembu dan kibas. Kalau boleh lah, kita sekarang tak bawa, datang bawa harga lah, kan, kat sana dijual. Maka boleh 7 orang bersekutu pada seekor unta ataupun lembu. Dalil di atas terang. Di dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Jabir, An Jabir qal naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-Baqarah an sab'a wal badana an sab'a. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda Rasulullah SAW yang rapat dengan Nabi SAW, min kibaris sahabah, daripada sahabat yang besar. Itu nama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya telah menyembelih kami akan binatang-binatang hadiah ke tanah haram serta dengan Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah akan seekor lembu, ya, seekor lembu daripada 7 bersekutu, mana berkongsi 7 orang, dan sembelih akan seekor unta bersekutu daripada 7 orang jua. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Allah Ibn Umar bin Al-Khattab dan Sana Abi Hurairah dan Sayyidatina Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Katanya lagi bermula hadis Jabir, inilah hadis yang hasan lagi sahih. Dan bermula beramal atas ini hadis di sisi ahli ilm. Ahli ilmi maknanya apa? Ahli ijtihad. Maksud ahli ilmi sini di kalangan mujtahid. Daripada sahabat-sahabat, mana al-ijtihad di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu. Memikir mereka itu akan sembelih seekor unta kerana hadiah tanah haram itu boleh bersekutu 7 orang. Dan begitu juga seekor lembu boleh sembelih bersekutu 7 orang. Mana boleh syekh, dia boleh berkongsi. Maka ialah perkataan Sufyan Al-Thawri, Al-Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum.
Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seekor lembu berkongsi daripada 7 orang dan seekor unta daripada 10 orang. Pun ada riwayat daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mana unta tu ada 2 riwayat, satu 7, satu 10 boleh. Maka ialah perkataan Ishaq dan mengambil dalil dia dengan ini hadis. Ini masing-masing ada hujah. Dan bermula hadis Ibnu Abbas itu kami ketahui dia daripada wajah yang satu. Kemudian masalah bersekutu menyembelih korban 10 orang pada seekor unta. Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan satu hadis yang menunjukkan boleh berkongsi menyembelih seekor unta seramai 10 orang. Dan katanya Ibnu Abbas qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa hadaral adha fashtarakna fil baqara sab'ah wa fi jazur asyarah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya, iaitu Abdullah bin Abbas yang dapat tahnik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, katanya adalah kami serta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musafir. Maka datang masa korban. Ya, maka berkorban kami. Maka bersekutu, berkongsi, maknanya kami pada seekor lembu 7 orang dan seekor unta 10 orang. Ya, jadi maknanya ada hadis di sini. Kemudian masalah hadiah ke tanah haram itu bagaimana? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala radhiyallahu an dalam Majmu' Bisyarhil Muhazzab, syarah Majmu', hadis ya hadiah ialah barang yang dihadiahkan ke tanah haram daripada binatang dan lainnya. Maka yang dikendaki di sini ialah binatang-binatang yang memadai diperbuat korban. Itulah unta yang paling besar, lembu, ya, dan biri-biri. Lembu, kerbau, biri itu maksudlah kambing dan sebagainya jenis ini. Maka telah muafakat sekalian ulama atas baunya sunat bagi orang yang hendak ke Mekah kerana mengerjakan haji dan umrah, bahawa berhadiah ia akan satu hadiah daripada binatang-binatang dan disembelih di sana, kemudian diberikan kepada sekalian orang-orang miskin di sana, yakni yang ada di dalam tanah haram. Ya, sunat. Dan disunatkan membawa atau memberi hadiah itu binatang yang gemuk elok. Jangan dia tinggal rangka yang ya, macam Ustaz Gam, Ustaz Dada dia ketulang orang tengok pun tak semangat. Jadi bagian terbaik, bagian terbaik tu lagi apa, lagi berat dan nafsu, dia sayang kan. Bagian terbaik tu lagi besar pahala dia. Afdalul a'mal asqaluha, amal lagi afdal bila dia berat. Berat apa, mencabar lah. Orang beri kambing 1,200, ni kambing harga 5,000 seekor. Wah, yang besar semua kan. Rasa sayang, yang tu begitu lagi baik, lagi besar pahala. Maka tiada wajib hadiah itu melainkan dengan sebab nazar, wallahualam. Kalau dia ada nazar, lillah alayya an ukhriya, contohnya, wajib atasku bahawa aku berikan hadiah ke Mekah, tanah Mekah, pada bagi miskin. Macam kita wajib. Kalau tak ada nazar, maka sunat bagi dia memberikan hadiah. Guna masalah hadiah ke tanah haram itu diambil dari mana? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muhazzab, ini satu cawangan, dia panggil far'un, satu far'un daripada cawangan masalah. Disunatkan hadiah itu adalah besertanya dari negerinya. Yang baik kalau boleh bawa lah. Kalau bawa kambing apa terbang kalau boleh orang dulu di temuan di kampung tak jauh. Maka jika tiada perbuat dari negeri, maka boleh dibelikan dia daripada jalan. Ada beli tempat tengah jalan dekat sampai Mekah, dia boleh juga. Itu lebih afdal daripada membeli di Mekah. Gitu pula. Daripada barang kita beli di Mekah sendiri, lebih afdal kita bawa. Kalau tidak pun tengah jalan sebelum sampai Mekah.
atau bawa masuk, itu lebih afdal daripada dia beli dalam Mekah sini, daripada membelinya di Mekah. Jika tiada juga, maka boleh juga dia dibeli di Mekah lah, tak ada masalah. Jika tiada, boleh ia beli di Arafah dan sebagainya. Maka jika tiada dibawanya sama sekali, bahkan dibelinya akan dia di Mina, harus juga. Dan asal hadiah. Ini dipanggil mazhab kita. Dalam mazhab kita Al-Imam Al-Syafi'i. Dan dengan dia berkata Ibnu Abbas, Abu Hanifah, Abu Thawr dan Al-Jamhur, pada majoriti fuqaha radhiyallahu anhum. Itu di antara sunat. Maknanya dibawa daripada rumah. Kalau tidak tengah jalan. Kalau tidak pun buat kat sana pun boleh juga lah. Jadi dia beli, mana dia belikan hadiah pada orang yang layak menerima di tanah haram. Kemudian masalah ishtirak, mana bersekutu hadiah, kongsi di tanah haram tu apa hukum? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarhil Musara Muslim, pada sekalian hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dalam masalah 371 itu menunjukkan harus bersekutu pada hadiah. Dan pada masalah ini ada khilaf antara ulama. Maka mazhab kita Syafi'i harus bersekutu pada hadiah itu sama ada ia hadiah sunat atau wajib. Itu yang dinazarkan jadi wajib lah. Dan harus bersekutu pula antara sekalian ahli sekutu itu mahu berbuat hadiah ke semuanya, semua berhadiah, ataupun setengah dia berkendak daging saja. Seekor lembu tu beli 7 orang. Yang seorang tadi hadiah, yang seorang dia korban, seorang dia buat nazar, seorang nak makan saja, boleh, tak ada masalah. Apa niat mendapat. Dan setengah niat buat hadiah. Dan dengan ini berkata Imam Ahmad dan jamhur ulama. Jamhur mana majoriti ulama mengatakan sah, tak ada masalah. Cuma daging tu bagi je lah. Semasa pasal niat. Dan kata Daud Az-Zahiri, ini setengah daripada mujtahid ni, anak murid bagi Imam Al-Syafi'i. Tetapi kitab dia banyak sudah habis apa? Terbakar. Maka ulama tidak syorkan pada jalan mengambil hujah daripada syekh. Itulah Imam Daud Az-Zahiri. Dia banyak pakai zahir ni. Kalau larang haram, kalau suruh wajib, senang. Dia banyak pakai macam tu. Kita bila suruh tu ada dua, satu suruh wajib, satu suruh sunat. Kalau larang pun bagi dua, ada larang haram, ada dalam makruh. Dia pakai zahir, Daud Zahiri. Tapi ahli ijtihad, tanpa darjat mujtahid, ahli besar. Dan kata si Daud, mana Daud Az-Zahir radhiyallahu anhu, setengah daripada ulama Al-Malikiyah, ulama mazhab Imam Malik, harus bersekutu pada hadiah yang sunat dan tiada harus pada hadiah wajib. Pada hadiah yang wajib dinazarkan apa, tentu harus sekutu. Yang boleh istirak, mana dia boleh berkongsi tadi masalah yang sunat. Itu pendapat Imam Malik dan Daud Az-Zahiri. Dan kata Imam Malik tiada harus semata-mata. Tengok dia tadi ulama Malikiyah lain ni. Maliki dengan Malikiyah lain, Syafi'i dan Syafi'iyah lain. Kalau Syafi'i mana Imam Syafi'i sini, kalau Syafi'iyah itu ulama-ulama duduk dalam mazhab Syafi'i. Kalau Maliki itu Imam Malik. Kalau Malikiyah itu ulama-ulama. Sebab dia kata ulama Al-Malikiyah yang duduk dalam mazhab Imam Malik. Adapun Imam Malik sendiri dia kata apa? Dan kata Imam Malik tiada harus semata-mata, mutlakan. Sama ada amal sunat ataupun yang wajib nazar, tak payah bersekutu gitu. Buat seorang-seorang tu masing-masing ada hujah masing-masing lain. Dia benda apa? Ijtihad. Benda ijtihad. Dalam fiqh ni, ma'rifatul ahkam min syariah allati tariquha al-ijtihad, mengenal akan hukum syariat yang jalan dia adalah ijtihad. Itu adalah fiqh. Kalau benda tadi ijtihad, benda qat'in nas, semayang fardhu wajib, haji wajib, itu bukan fiqh. Sebab tidak ada ijtihad dalam masalah nas, la ijtihad fil nas. Dan kata Imam Abu Hanifah pula harus, jika ada mereka itu sekaliannya mahu berhadiah, dan jika tiada demikian maka tiada harus. Itu maknanya ada beberapa pandangan khilafan di kalangan ulama gitu. Kemudian masalah bersekutu pada hadiah tanah haram ila akhir, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirra wa idzan kashafa laka zalik alimta anna syuhudak laka zam fatastaghfiru minka ay min syuhudika lak wa bi khulusika min zalik yang kashifu laka ilmu tauhid wa tauhid zatiyun wa sifatiyun wa fi'liyun. Situ. Wa izan kasyafa, apabila tersingkap hijab. Buat tauhid kita bahas ni tauhid khas. Bila tauhid khas apa? Tauhid dia bil mukasyafa. Adapun tauhid am yang kita belajar sifat 70 tu, sifat dia tauhid apa dipanggil am. Dia mengenal tadi dengan apa? Bid dalil wal burhan, dengan dalil dan burhan. Dalil, ya, kalau burhan lagi tinggi sikit daripada dalil. Ma tarakaba min dalilaini fa aksar. Dia barang disusun 2 dalil kuatan ataupun banyak rangkaian dalil kuat, tapi walhasil pun dalil dia masih hujjatul aqliyah. Dia pakai hujah akal, mengenal akar. Dia setakat dia membina akidah, setakat tu je. Ada pun atas lagi, ada pergi pada muka syafah, ya, muhadarah, mukalamah, atau banyak lagi lah. Pembukaan ruhani dia dengan Allah Ta'ala. Rafa'tul hijab, kata Sayyidina Ma'idiyah, aku buka hijab. Bila dibuka hijab, bila dia ada al-ishq, kerinduan hati yang kuat dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada rindu hati dengan Tuhan, lalai dah, pakai amat tak terbuka kan. Pakai amat pun tak terbuka. Rindu, qalbi, roh, sir tu. Macam mana orang rindu tu? Sekurang-kurang macam lelaki puan rindu je. Dia jalan duduk teringat, tidur, semua teringat dan itu paling kurang. Kena ada, baru dia buka hijab. Ya, setakat lagi zikir-zikir ingat, lepas tu laika, belum, jauh lagi, tak bau lagi. Ya, berangan ni lah kalau sampai tak ambil, dia mesti buka. Ya, 3 lapis di dalam dia kata. Istighal, beri tumpuan kalbi kamu betul-betul. Itu mula-mula ni. Ya, buat kita ibadat kena buat tumpuan. Jangan buat sambil lewa, buat gitu je. Tetap ada benda kan, tak ada hasil. Ya, lepas istighal pun dia akan beri kepada khalawah, kemanisan. Sebab kita buat dicek, kena cek kita buat ibadat, sembahyang, zikir, baca Quran, apa semua ibadat, ada halawah, ada manis tak? Kalau tak ada rasa, kosong dia, jauh lagi. Banyak menangis dengan Tuhan. Bermakna keras hati kita, tabal hijab. Ya, sebab tu tak pukul. Kalbi kita tak diketuk. Ya, dia air mata kalau melilir itu sebab apa tak? Ya, orang menangis sebab apa? Ya, orang menangis sebab apa? Sedih. Habis tu yang suka tu dapat kejayaan sebab menangis. Apa sebab? Sedih. Terlampau sedih dia menangis, terlampau suka menangis itu tak. Ketukan rohani dia sebenarnya. Pum. Tuan ketuk kalbi dia. Bila kalbi dia terketuk je, air mata dia akan keluar. Sama terketuk tu dengan insaf, terketuk dengan takut ke, terketuk dengan sedih dan sebagainya. Ketukan kalbi tu, pum, baru dia keluar air mata kita. Ya, kalau hati tak terketuk, keras tu, saya tak keluar air mata saja. Itu dipanggil jumud, hati yang keras segala. Sampai dapat mahabbah, kasih dengan Tuhan. Dan bila dia speed lagi, dia akan dapat al-ishq, kerinduan. Ya, kerinduan. Rindu baru dia boleh rapatul hijab, aku buka hijab. Itu kalam Sayyid Ahmad Iblis. Ya. Dan itulah ulama lain sama suka sini juga. Wa idzan kashafa laka zalika alimta anna syuhudak laka zam. Jadi bila tersingkap di hijab, terbuka dia, dikenal Tuhan dengan zauq, wijdan, syuhud dan ayan, pasti engkau ketahui bahawa penyaksian engkau terhadap dirimu ada satu dosa. Kau pandang diri kau tu silap pun. Kau pandang, ni saya buat, ni saya. Saya tak ada jalan-jalan. Makrifat tak ada saya. Aku tak ada. Huwa, dia je. Huwa Allah. Berzikir hu. Dia zikir dengan hu tadi. Wahabi pula kata tu aku hu. Macam hu, kau tu ke hu. Dia kata macam hu pada kotak.
Ya. Ayat yang diambil oleh Al-Imam Syafi'i dibuat satu kaedah, al-aslu fil asya' al-ibaha illa maddalla dalilu ala tahrimi. Ayat apa tuan? Dimula dengan huruf apa? Hu lah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya, tu ayat hu dia mula dengan huwa. Ya. Tengok buka Quran tu. Huwallazi, huwa dialah. Allazi khalaqa ma fil ardi, khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menjadikan apa saja atas muka bumi lakum bagi kamu, ambil. Daripada ayat ini Imam Asy-Syafi'i istinbat buat satu kaedah, al-aslu fil asya' al-ibaha. Asal bagi suatu dalam dunia semua harus ambil. Illa madalla dalilu ala tahrimi, melainkan ada dalil kemudian kata haram. Binatang semua halal, ambil lah. Kecuali tak ada babi, datang kendian contoh khinzir dan sebagainya. Apa tidak? Maknanya asal semua harus. Kemudian datang yang menegak bahawa halal. Maknanya dalam ayat tu Tuhan gunakan apa? Lafaz huwa. Huwallazi. Huwa tu mana dia. Itu zikir hu. Apabila tersingkap, mana dimukasyafahkan, dikasyaf. Ini kasyaf apa dipanggil ni? Kasyaf suri, ya, atau kasyaf maknawi. Ini kasyaf maknawi. Adapun kasyaf suri tu tak dapat minta apa. Dia tenung, dia pakai rabitah, dia tenung pakai murakabah, tembus orang boleh tengok A to Z. Itu tak dapat minta apa. Kalau Syabani dia pakai hukuf kalbi dia boleh tengok. Ya, dia tembak dengan nur dia boleh tengok A to Z, dia boleh baca orang. Tapi tak ada faedah nak baca apa orang. Kita nak terbuka kita dengan Tuhan. Bahawa hati kalbi kita sentiasa dengan Ta'ala. Duduk bangun dia berlazat dengan Tuhannya. Itu yang kita nak. Dan kelazatan itu tak akan dapat melainkan kita padam pandangan makhluk, bahawa dia akan bagi. Al-sayru fillahi la yakunu illa ba'dan fana. Berjalan ke Tuhan dia tak akan dibuka melainkan di fana. Ya, fana maknanya lenyap segala yang lain, dipukul dengan nur zikir tadi oleh lenyap, bersedap berlazat dengan Tuhan. Apa Tuhan akan buka? Selagi dia dapat lazat, sedap duit, sedap pangkat, berebut pula pangkat. Ya, digira dia jadi pangkat. Ya, gila jadi pangkat, ya, bergambar-gambar, bekerja, bergaduh, macam itu semua tak ada bau jalan. Kalau dapat jalan makrifat, bau tak ada. Dia jadi hamba kepada makhluk. Ya, kemanisan diberi dengan Allah, jangan beri pada makhluk. Bi falyafrah. Dengan aku naklah kamu gembira. Ada makhluk tak apa. Jangan gembira dengan makhluk, gembira dengan bahawa dia lazat tu dia akan dapat. Dan benda ni bila dapat, bila tersingkap hijab. Allah. Jadi bila terbuka saja hijab, pasti engkau ketahui bahawa penyaksian engkau, apa makna penyaksian? Syuhud tu. Anna syuhudak musyahadah, kaki kamu lagak bagi engkau. Engkau rasa engkau buat, yang engkau rasa engkau usahakan, engkau rasa engkau bergerak. Kata nampak tak matikan tu dengan dia. Makna ringkas dia, misi semua tu billah la bi anfusikum. Dengan Allah, bukan dengan diri kamu. Kalau kita rasa dengan diri kita lagi, apa makna dia sudah syirik dalam pandangan syuhud. Bukan syirik akidah, syirik dari segi musyahadah. Bila syuhud dia start melakukan tasyrik, maka hijab tak akan terbuka. Bila hijab tak terbuka, macam kita jalan tutup mata. Jalan nak jalan tapi mata tutup. Jangan rasa mengaba-ngaba dah. Ya, berbanding dengan dibuka mata terang. Para aulia dia berjalan dengan terang, mata hati dia dibuka, musyahadah dengan Tuhan. Berarti tiap nafas tu ada dua hukum. Satu ittisal, satu infisal. Ittisal dia makin rapat, infisal dia makin jauh. Kita lalai sikit je, pum, terjarak jauh. Syekh Abdul Qadir Jalani dimukasyafahkan, atau mukasyafah, ya, suri, terbuka. Anak murid dia dalam suluk terlupa Tuhan 1 second ni kan. Satu saat terlupa je, syaitan terkejar tu. Macam lalat uang bangkai. Itu kalau 1 second. Kalau 1 minit, 1 jam, tak tahu apa. Bukan dia second, dia lacak gitu. Ya. Itu jadi pemikiran dia nafsu dan lacak dia. Dia fikir nafsu aja dia melihat nafsu, dia berjalan nafsu, dia duduk nafsu, dia bercakap nafsu, dia makan nafsu, akhir dia semayang nafsu, dia belajar nafsu, dia mengajar nafsu.
Bila kau lihat diri kau, bila kau pandang diri kau, kau tak pandang dia, maka habis. Ibadat kau buat tu semua nafsu. Ya, dia kena padam tu. Jangan pandang engkau, pandang dia je. Tu. Sebab tu bila tersingkap dia kata wa izan kasyafalaka zalik baula alimta, baru kau sedar anna syuhudak lakal zam. Baru kau terasa diri kau tu satu kesilapan besar, hijab maknanya. Maka beristighfarlah. Ya, lagi kita nampak kita istighfarlah. Ini bukan nampak kita siap suruh dia muliakan. Saya kecil hati orang tak hormat saya. Waktu lagi bebal lagi. Kata lagi bebal lagi siap suruh kau hormat, kau siapa gitu. Dalam Syifa Ul-Qulub kata tak ada sebab kau nak rasa kau besar. Saya syurga dan neraka sendiri kau tak tahu. Di akhir ujung umur kita pun apa rupa pun kita tak tahu. Beriman atau tidak, dekat atau jauh, gelap atau terang. Akhir umur tu tempat kiraan al-ibra bil khawatim. Kiraan umur manusia sama ada selamat di sana atau sebaliknya dikira di ujung umur. Indantihai ajalihim, ketiga tamat usia dia, pum dia embus nafas air, ketiga tu taraf dia apa, tahu tak kita pun tak tahu. Kalau kau tak tahu dalam kitab dia kata tak ada sebab kau nak berbangga-bangga, tak ada sebab kau nak rasa kau hebat. Ya, takdir kau mati dalam keadaan muka Tuhan tersumbat neraka, anjing dan babi lagi baik daripada kau. Kalau kitab tu cakap lah, anjing babi pun kalau mati tak masuk neraka. Tiba-tiba kau ada akal, ada rasul, Quran turun panduan, tak masuk syurga juga neraka. Kau lebih sui daripada, kalau bahasa Cina apa? Sui. Kau lebih sui daripada binatang. Binatang pun tak masuk neraka. Tiba-tiba kau ada akal, ada rasul, kau tersumbat neraka. Tu dalam kitab cakap lah, Syifa'ul Qulub kata ada puk atas kepala kita tuan ni. Jadi tak ada sebab kita nak berbangga-bangga, tak ada sebab nak rasa besar diri, apalagi pula sebab nak rasa nak hormat umat tak payah. Orang tak hormat kita pun tak apa. Jalan sufi ni lebih suka orang tak kenal. Ya, jalan sufi ni lebih minat orang tak kenal dia. Orang tak kenal lagi senang kita dengan Tuhan. Dan banyak orang kenal lagi sibuk, lagi payah tuan ni. Ya, sebab bila hati kita dengan orang tu masalah. Kalau makrifat kita tak kuat, ya, dengan orang takut kita gubah. Orang puji je pun terbalik. Orang adab je kita pun terbalik. Ya, dalam Syekh Abdullah Asy-Syarqawi dia kata iqbalun nas qabla kamalihi summun qatilun. Iqbalun nas ilal murid, dia belum sampai wasil segi kerohanian, dia baru murid walaupun alim ilmu 4, 7, 5, 6 mazhab alim, tapi kedudukan rohani dia baru murid, dia baru wasil. Tiba-tiba orang menghadap dia, wah, mengajar beribu-ribu orang, dari ceramah puluh-puluh ribu orang, rohani dia baru murid, belum wasil. Itu dipanggil apa? Summun qatil, racun yang membunuh dia. Ya, racun yang membunuh. Ada orang hadap kita hebat, wah, kita pun rasa hebat. Rohani kau jauh dengan Tuhan lagi. Makrifat kau baru makrifat awam. Ya, belum tajalli futuhat tak terbuka lagi. Baru kita pun dah rasa hebat kan. Ulama-ulama sufi dia takut entah ni. Orang tak kenal lagi senang. Maka engkau beristighfarlah kepada Ta'ala. Mana kau pandang dia diri engkau, minta ampun. Kata rasa amal daripada engkau, minta ampun. Sebenarnya amal tak ada apa kita. Ya, gerak kita semua dari dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta'ala jadikan kamu wa ma ta'malun, ma masdariyah tu ay amalukum, segala perbuatan kita. Pemandangan kita, pendengaran kita, percakapan kita, gerak, bangun, duduk, diam, semua minallah. Ada rasa tak? Kalau rasa, maknanya dia masuk alil irfan. Kalau belum ada zat, belum rasa, masih nampak dia lagi, oh, tu ahli hijab, masih terhijab jauh dengan Allah Ta'ala. Ya, bila jauh dengan Tuhan tu, yang syaitan boleh kacau dia. Syaitan bertepuk, wah, handal kau, hebat kau, datang pula penyakit ria, ujub, suma'ah, lagi habis tu. Hanya tu. Ya, betul rahsia makrifat kat sini kan. Rahsia ma'rifatullah kat sini. Bahawa orang bila betul-betul dia makrifahkan Tuhan, kalbi dia tak akan pusing kepala. Itu ahli makrifah. Dia berlazat dengan Tuhan, tak ada masa dia nak menghadap makhluk. Tapi kalau bukan ahli makrifah, ya ahli jahalah lagi, ahli pusing. Buat ibadah kuat tapi hati buat lain pusing. Tempat tidur Tuhan mana dalam tu. Maka dengan ini dia kata, dengan keluarnya engkau dari penyaksian, ya, dengan keluar pabi khulusika min zalik. Khulus mana apa? Bersih, cantik, khalas. Tu daripada penyaksi min zalika.
daripada penyaksian diri tadi, maka dia kata tersingkaplah bagimu ilmu tauhid. Ya, baru dia kata apa? Yang kasyifulaka ilmu tauhid. Tauhid apa ni? Ni tauhid khas, bukan tauhid am. Dalam kitab ni semua tauhid khas. Ya, tauhid khas bukan tauhid am. Tauhid am tu dengan dalil. Ni tauhid khas bizauq, wijdan, syuhud, ayan, semua mainan dalam. Ya, musyahadah qalbi dia, zauq dia dengan Tuhan, tarikat dalam dia, semua tu kita bincang tauhid khas. Ya, tauhid yang digunakan dengan nur ma'rifat yang Tuhan buka. Allah Karim. Kemudian tauhid itu terdapat tauhiduz zat, tauhidus sifat, tauhidul af'al. Ya. Mana tauhid itu kita nak esakan. Tauhid ni mana mengesakan. Maka mengesa sini bukan dengan akidah, itu dah lepas. Mengesa ini dengan syuhud, dengan pandangan hati kita, syu'urul qalbi, keperasanan qalbi dengan Tuhan itu. Ya, ketunggalan zatnya terasa, ketunggalan af'al dia kita terasa, ketunggalan asma' dia, ya, dan ausaf. Empat ni, dibincang empat tu. Baru dia pergi jadi golongan betul-betul golongan muwahiduna haqiqatan. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah pada hakikat dia. Ya, bukan sekadar tauhid pegangan, ini tauhid keperasanan. Perasaan betul tunggal dia kata. Allah. Pada ketunggalan Allah Ta'ala tu, ya, disaksikan oleh semua yang kita pandang. Ya. Kalau ayat muraqabah hadiah dia pakai apa? Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Fa'inama tuwallu, di mana saja kamu berhadap, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua, sama di sana tu wajhullah, wajah Allah Ta'ala. Apa mana wajah Allah? Jaga tu, pasti nak tafsirkan babal. Bukan wajah mana zat dia, kalau itu banyak pula tuan sana sini, bukan. Wajhu ay wajhu tajalliyat, wajah pentajalian. Ya, maknanya semua benda ni menunjuk, mentajalikan akan kewujudan ketunggalan Allah Ta'ala. Tengok pokok nampak ketunggalan dia, tengok laut nampak ketunggalan dia, nampak ni. Tengok dengan mata luar, pandang dengan mata dalam. Sebab tu bahaya besar kalau kita buka satu mata. Ya, satu mata dia, kalau kita buka mata luar je, mata dalam tak buka, itu lebih bahaya daripada telur ujung tanduk. Ya, mata luar dipandang makhluk. Al-basar la yara illa al-khalaq, wal basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tak tengok melainkan makhluk je, tapi mata dalam dia tak pandang melainkan al-haq. Mana Allah Ta'ala apa pandang dia? Tu tadi musyahadah, syuhud dengan nur yang terjempak. Jadi kalau kita pandang mata luar je, mata dalam jam, habis kan. Memang itulah orang jadi dibesarkan dunia, akhirnya disembah dunia, jadi sembah makhluk, sembah nafsu, habis. Kalau mata dalam dia tak buka. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar punya standard, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu wa qablah. Aku belum tak buka, tak tengok makhluk melainkan hatiku dalam dan menghadap dia dulu. Rohani dia dengan Tuhan dulu, baru dia tengok, baru nampak semua af'al dia, baru lazat. Ya, semua benda ni menunjukkan ketuhanan, ketunggalan. Sebab ilmu tauhid, nama pun tauhid. Sebab nama tu besar tu, sebab dinamakan ilmu tauhid. Sebab dia merupakan satu perbahasan yang besar, menunjuk keesaan dia. Ya, seolah semua makhluk berkata dengan lisanul hal, Allahu mawjud yattasif bil wahdaniyah, law lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Seluruh yang kita tengok termasuk diri kita, pada kalam dipanggil kalam apa tu? Hadithun nafs. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan wujud dan ketunggalan. Kalau tidak demikian, tak tunggal, takkan satu makhluk pun takkan ada. Sebab kalau dua je, kalau dua Tuhan, jawab dia punah jahannam. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata, tunas Quran terang. Kalau ada dua Tuhan, dia punah jahannam habis semua. Ya, dan batal makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan mesti iftikaru kullu masiwa ilai, tertambat, terikat semua dengan dia. Dan makna dia akan batal kalau dua Tuhan. Ya, satu pasar raya semua bertumpu. Kalau dua, okeylah, separuh sana separuh sini. Bermakna makna ketuhanan akan cacat kalau dua Tuhan. Bermakna kalau dua Tuhan,
Jawab dia satu benda pun takkan ada dalam muka bumi. Jadi kewujudan semua ni menunjukkan ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Ahad dia tunggal, terselah. Dia pandang dengan apa? Syu'urul qalbi yang mukasyafah. Qalbi yang telah disingkap oleh Allah Ta'ala daripada hijab. Kalau qalbi dia tak terbuka hijab, tak pasal ni dia tengok pokok nampak pokok. Islam Sufi kata tengok pokok nampak Allah, tengok laut nampak Allah, tengok darat semua nampak Allah. Nampak dengan apa? Nampak dengan mata dalam, bukan mata luar. Kalau tengok mata luar nampak syirik pula. Kalau mata luar dah bertempat semua dah serupa, dia tasyabuh. Sedangkan Tuhan bukan tasyabuh, dia mukhalafah, ya, dia bukan mumasalah. Kemudian wa kullama wahatta nau'an minha. Jawab dia apa? Banalaka syirk bididdi mimma tansubuhu ilal khalaq wa huwa maqamul farq patujaddidu fi kulli sa'atin wa waqtin bal fi kulli nafasin. Aduh, tu sila amat guna fi kulli nafasin ni nak. Apa dia? Tauhidan bi annahu al-fa'ilul au mawjud wal imanan ay tasdiqan bizalik ila an yukamma ila an yakmula yaqinuk fakullama irtaqaita min maqamil farqin ila maqamil jam'in zada tauhiduk wa imanuk. Allah. Wa kullama wahatta, dan setiap kali engkau mentauhidkan, engkau mentauhidkan satu bahagian daripada tiga bahagian tadi, zat, sifat atau af'al. Ya, kalau mana tersingkap dengan nur makrifat, keperasanan kalbi kita terasa betul yang ada dia je kan. Ya, yang ada dia je, lain tak ada rasa. Macam kita nampak bayang kan ni. Bila bayang itu tidak lagi ada dalam perhatian kita, bila tuan-tuan tak pernah tengok bayang orang, kita nampak lagi jauh kan, tengok ni bayang apa, bayang lembu ke bayang babi. Kan dekat sikit, oh bayang orang, dekat sikit nampak, oh bayang orang, confirm dah bayang orang, oh jalan. Tapi tak nampak Tuhan ni. Kita perhati bayang tu makin dekat, makin terang, makin terang. Dekat kita, dolar. Bila dolar je, bayang kita pandang tak? Ada orang nampak Tuhan ni dolar, kita tengok bayang ni. Kau ni gila bayang ke? Faham tu? Selagi tidak tersingkap dengan Tuhan, dia akan pandang bayang. Apa bayang? Khalaik, semua makhluk. Semua makhluk ni panggil bayangan wujudullah. Wujudku bayanganmu. Itu ada lagu sufi kan. Apa makna bayang? Dalil. Dari yang bayang tu panggil dal, Tuhan bayang tu panggil madlul. Bayang tu menunjuk akan Tuhan bayang. Ya, jadi dia menampak, masih pandang pada bayang sebab belum nampak tepat pada tu Tuhan. Bila nampak dia Tuhan, pum dia tajalli tu lah, dia muka syafah. Pum nampak je Tuhan, bayang hilang lah. Tak nampak bayang. Begitulah kalbi, bila pum dia musyahadah dengan Tuhan, confirm makhluk hilang. Kalau makhluk ada besar ke hati kita, dia belum masuk makam makrifat lagi. Dan sahibul haqiqah ghaba anil khalq bi syuhudil malikil haq. Wa nurut dalam makam hakikat, lenyap makhluk semua. Itu panggil fana, lenyap habis. Confirm nur tajalli dia buka, dia memandang semua dan berlazatlah ia dengan Tuhannya. Kalau tak terbuka lagi, itulah kita berpusing dengan orang. Pusing, ya, sembahyang kiblat zahir menghadap, kiblat batin tak pergi. Kiblat batin tadi fa'ina matuat lupa sama. Di mana saja kamu ada sama di sana, wajhullah. Ya, kamu nampak akan wajah tajalliyat, ya, wajah pentajallian Allah yang sangat hebat anda ni. Confirm. Dia kata buka aja memang habis lain. Lenyap satu kita pasal anda ni. Seramai-ramai orang dekat apa airport tu, seorang dia tak nampak. Bila dia tumpu pada bapak dia, kan? Betul. Dia tak jumpa bapak dia 20 tahun. Kontak, ambil keputusan bapak dia akan sampai. Bapak luar negara kan, sampai ke airport pukul 3 pagi. Dia tunggu mengantuk tak kan? Makin dekat, 20 minit lagi, 5 minit lagi, kejap lagi dia tengok kapal terbang berlanding lah. Ni rasa bapak dia, ya. Bila keluar tu kat border tu, nampak bapak. Bila dia nampak je bapak dia, orang seramai-ramai dekat apa, kat airport tu, apa dia buat tak puasan, dia tumpu satu. Itu penumpuan
mentauhidkan segi pandangan, disatukan pandangan dia pada bapak dia, orang lain tak rasa. Walaupun lain nampak keperasanan dia hanya pada bapak dia, ya, orang lain dia buat tak perasan. Walaupun nampak dengan mata kepala tak ditambik, dia tak perasan. Tidak ada keperasanan, dia panggil syuur. Itu bila terbuka hijab dengan Tuhan, syuurul qalbi dengan Tuhan, dengan lain tak. Lepas tu suruh kita cek waris, kita tengok macam mana keperasanan dengan Tuhan. Tak ada, Tuhan hilang. Itu setengah waris besar kan. Ya, keperasanan dengan yang hilang, lapang betul, seronok betul, menghadap betul dengan dia. Atau setengah daripada waris besar. Ya, itulah padam yang lain, kekal dia menghadap dengan Tuhan yang tadi. Allah. Ya, setiap kali engkau mentauhidkan satu bahagian dari bertiga zat, sifat atau af'al, jawab dia apa? Pasti itu. Dia kata apa? Bana laka asyid, pasti nyata bagimu kesyirikan. Ya, bila nampak tauhid, nampak dulu, banyak lagi kita tersilap, banyak lagi syirik pandangan kita pada makhluk, pada Tuhan tak tepat. Dah tepat nampak, banyak pandangan kita dulu silap, kita menyemutukan pandangan dengan makhluk. Ada rasa-rasa makhluk hebat, ada rasa-rasa makhluk tu berilmu, handal, itu semua bom-bom tu. Ya, last kali dia akan rasa apa? Kewujudan yang selama ni rasa wujud makhluk tenggelam. Terkata la mawjud bihaqqin illallah, tiada wujud yang sebenar melainkan Allah. Ketiga itu jasad dia, abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Hati jasad dia dengan orang, rohani dia dengan Allah Ta'ala. Rohani dia tak duduk alam ni lagi dah, alam yang penuh dengan nafsu apa semua ni, alam dia tengah taraki naik alamil malakut wal jabarut, alami awsa wa sifat, ya, pentajalian di sana dibuka. Terdapat pada lawannya, terdiri daripada apa yang engkau nisbahkan kepada makhluk, ya. Itu semua terangkat habis, nyata, ya. Wujud yang sebenar dia. Jadi kita pandang makhluk wujud tu, itu semua dipanggil apa tu? Khayal lagi. Ialah yang maqamul farqi. Kita pandang makhluk tak nampak Tuhan, itu dipanggil maqamul farqi, makam terfarak kalbi dia dengan Tuhan. Kalau dia pandang satu ya Ta'ala, lain hilang, itu panggil maqamul jam'i, dia jamakkan pandangan dia satu je dengan Tuhan, ya. Kalau terkhayal itu malah makam farak. Farak apa makna? Cerai, ya. Orang tua dulu kata, dia ni dah berparak laki bini. Dah bercerai, dia tak nak sebut farak, berparak lagi. Kan, sebut Arab pelan. Ya, farq makna cerai. Sekarang ceraikan kalbi kamu dengan makhluk, bawa hati kau jamak dengan Tuhan. Tapi kita terbalik, dengan Tuhan kita farak, kita jamak dengan makhluk. Habis terbalik, kepala ke bawah kita kata. Hati dia sentiasa dengan makhluk, dan semayang punya makhluk lagi. Mana hati kamu jam'i bil khalaik, la jam'i bil khaliq. Jamak dengan makhluk, bukan dengan Tuhan. Hati jauh, ya. Sekarang nak buang makam farqi supaya dia masuk makam jam'i. Itu dia. Maka engkau perbaharuilah, dia kata tajdid, ya. Patujaddid, patujaddidu fi kulli sa'atin wa waqtin. Maka kau kena perbarui tu. Tembak dengan zikir, muraqabah banyak pada setiap saat dan waktu, bahkan pada setiap napas tu. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Saya dia dah gambar. Dah gambarkan lambang orang makrifat ialah dengan tiap-tiap nafas dia dengan Tuhan dia. Kalau tiap-tiap nafas dengan makhluk, tu bukan ahli makrifat lagi. Jauh lagi tadi. Bahkan pada setiap nafas, turun naik nafas, kita gunakan zikir nafas, ya. Ketauhidannya bahawa dialah pelaku. Apa makna pelaku? Fa'il, yang membuat, tu maksud dia. Dia buku pelaku terjemah dia. Fa'il mana yang membuat, al-fa'il mawjud, yang sentiasa wujud. Mana wujud yang hakiki? Siapa dia? Huwallahu ta'ala. Dan keimanan, iaitulah meyakini dengan hal demikian hingga sempurnalah keyakinanmu, sampai betul-betul yakin dan yakin yang sempurna. Yakmulul yakinuk, maka pakun lamartaqaita min makamil farq, maka setiap kali makammu meningkat, terangkat kepada makamul farqi, kepada makamul jam'i. Jamak mana menghimpunkan pandangan dia, ya. Yang disebut dalam Nurul Nafis apa? Syuhudul kasra fil wahda, syuhudul wahda fil kasra. Itu dah dia. Syuhudul wahda fil kasra. Syuhudul wahda dipandang yang satu, fil kasra ketika mata dia memandang pada yang banyak, ya.
Dia pandang ni makhluk banyak, mata dia, mata hati dia menghadap satu kepada Ta'ala. Itu dipanggil syuhudul wahdah fil kasrah, atau syuhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak dalam yang satu. Dia pandang je makhluk, disatukan semua daripada Ta'ala, semua daripada dia. Itu maknanya musyahadah tu berlaku bila ada al-ishku, rindu. Kalau rindu tak kuat dengan Tuhan, sorry lah tuan-tuan, minta maaf ya. Ada di zikir tasbih punca, apa putus tadi tasbih tak masuk hilang. Di action ni kat luar. Dalam tak berjalan. Dalam ni jalan ni. Ya, terus kalau murakabah dia diam kan. Diam para arif kan diam sebarang kan. Ya, tenungan dia bukan tenung sebarang. Dia tenung kita ni jadi mazhar. Ya, pandangan dia irtika. Dia kata kalau tarkai irtakaita, dia naik ke atas. Kalau pandangan kita tak hijab, habis sesekat makhluk terhenti tak ada. Nur makrifat padam, pun terhijab. Dia kata ru'yatu wujudika mani'atun ansyuhudi. Kau pandang dia diri kau, mani' blok, terhijab. Ya, qalbi kita sentiasa dengan dia kan. Jasad tak apa jasad dengan makhluk tak apa. Kita nak bisnes, kena apa, kerja benda jangan mencari syariat, dah buat. Ya, kalau Sayyidina Abu Fat dekat Mesir dan wali besar, satu hari 2 kali dia menghadap cara suli dengan Rasulullah SAW. Dia ada 2 telaga minyak ada. Jutawan, kita telaga air pun tak ada. Mana pun tak. Orang kaya tak apa, itu zahir. Dia nak pakai dalam rohani. Ya, banyak para aulia kita tengok secara luar dia Masya Allah macam jutawan kaya besar, tapi rohani dia Masya Allah naik peringkat wali besar. Ada para wali pula yang nampak macam fakir miskin pada. Ada para wali yang bersifat macam para ulama. Ada yang wali bersifat macam-macam cara tuan. Tapi qulubuhum mustawiyan, hati mereka sama-sama. Yang beza dalam kan. Qalbi kita nak tu. Jasad ni kita boleh jasnam. Dalam nak prepare di tempat Tuhan tu. Betul dia tamakun sampai dia terbuka. Ya, ingat tu. Last line tu terbuka apa? Al-ish, rindu. Kalau rindu dengan Tuhan tak kuat, tak buka. Ya, bakal asak benda tu. Zikir dengan banyak sampai dia rasa rindu tu dengan Tuhan, insya-Allah. Dia rasa rindu tak tahan tu. Kalau dengan Rasulullah SAW itu juga kan. Selawat. Budak-budak kita mana terbuka tu kita cam. Terbagi dia selawat dia rasa tak tahan. Ya, rindu Rasulullah tak tahan. Duduk tu nak terbuka, kau speed lagi. Pum. Paling kuat dia buka dalam mimpi. Akan bermimpi lagi dengan Rasulullah SAW dan seterusnya. Ya, kalau khalifah paling kurang kita letak dia 12,000 satu hari zikir. Dan zikir lebih banyak buat zikir pendek. Ya, dia zikir tu ada kam, ada adat. Kaman, ya, ini sebab kam atau kaif. Kalau kam nak banyak angka, bila banyak angka jangan buat yang banyak, buat yang pendek. Tapi kalau nak maknanya kaifan, atau buat yang banyak. Selawat azimiyah, selawat apa 14, selawat sultan atau ada ganda. Dua-dua tu bawa lah. Yang penting selawat apa dia, roh dia. Salatul isyq, selawat kerinduan. Contoh selawat tu seorang berdepan dengan baginda SAW. Itu betul-betul rasa insya-Allah cepat terbuka. Semua dia nak dalam ni. Dengan Tuhan lebih lagi kena rindu, dengan baginda SAW pun kena kuat kerinduan. Baru dia lain terbuka dekat dia. Kemudian kama qala kullama kharajta anta minhu ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin. فإن خير كله بدعة أنت بنار الحمد لله سبحان الله Ya kan.